Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazila Ai binti Jamaluddin. Nombor matrik 050461 dari kelas BAS 5A. Tajuk berita ekonomi yang saya terjemahkan adalah Bursa Saham Malaysia mencatat keuntungan bersih RM121.93 juta pada suku ketiga 2020. Perenggan yang pertama, Kuala Lumpur, 28 Oktober bernama Bursa Saham Malaysia mencatat RM121.93 juta Malaysia mendapat keuntungan bersih daripada suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2020. Berbanding RM47.10 juta pada suku yang sama tahun lalu di tengah peningkatan prestasi di pasaran sekuriti dan derivatif kewangan. Pendapatan untuk suku ketiga tahun ini adalah RM237.74 juta berbanding RM122.67 juta pada suku yang sama tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Saham, Muhammad Omar Swift, mengatakan dalam satu kenyataannya semalam bahawa Bursa Saham telah mencapai prestasi kewangan yang luar biasa selama 9 bulan tahun ini, dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencatatkan pulangan cukai dan kuota minoriti tertinggi sejak dimasukkan pada tahun 2005. Bagi keuntungan bersih selama 9 bulan pada tahun ini telah mencatat RM272.89 juta berbanding RM140.29 juta untuk tahun 2019. Sementara pendapatannya adalah RM568.27 juta berbanding RM373.15 juta pada tempoh yang sama tahun lalu. Istilah atau perkataan baru yang saya jumpa dalam terjemahan ekonomi ini. Yang pertama, Al-Bursatul Malayziyah, Bursa Saham Malaysia. Yang kedua, Milyona Ringgit Malaysia, juta ringgit Malaysia. Ar-Rubu'us Salis, suku ketiga. Sofil Arbahi, keuntungan bersih. Wastu Tahsanul Adai, di tengah peningkatan prestasi. Fi Suqil Awraq, pasaran sekuriti. Al-Mushtaqatil Maliyah, derivatif kewangan. Seterusnya, Al-Iradat, pendapatan. Ar-Raisut Tanfidhi lil Bursah, Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Saham. Adaan malian istisnaian, prestasi kewangan yang luar biasa. Fi zurufi lam yasbiq laha masil, dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Witasjilu a'la arbahi adal daribah, mencatatkan pulangan cukai. Hassasul aqliyah, kuota minoriti tertinggi. Okey, strategi saya dalam menterjemahkan teks ekonomi adalah pertama sekali, masa saya dapat teks ekonomi, saya akan baca keseluruhan teks dan saya akan cuba faham mengikut kefahaman saya sendiri. Kemudian saya akan search berita yang lain, berita ekonomi yang lain dalam Google dan saya akan cuba baca berita tu untuk tengok cara penyampaian berita tersebut. Okey, kemudian saya akan terus menterjemah dan masa saya menterjemah, saya gunakan Google Translate. Saya akan ubah daripada bahasa Arab kepada bahasa English dan daripada bahasa English kepada bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Saya akan tengok kedua-duanya sekali dan saya akan baca balik yang saya dah terjemahkan tu dan saya akan ubah mana-mana perkataan yang saya kurang jelas ataupun perkataan-perkataan yang tak sesuai dengan berita ekonomi. Dan ada kalau ada setengah perkataan yang saya tak pasti dengan Google Translate, saya akan cuba cek dalam Reverso ataupun Ma'ani untuk tengok Ma'ani Mufradat. Okey, dan selepas dalam terjemahan saya juga, saya ada banyak pengguguran dan juga penambahan. Ada setengah yang saya rasa ayat yang tak penting saya gugurkan
dan ada yang saya perlukan penerangan, saya akan tambahkan sedikit, dan banyak yang saya ubah menjadi ayat berita. Okey, selepas saya menterjemah keseluruhan teks, saya akan baca keseluruhan teks yang saya dah terjemah dan saya akan cuba faham terjemahan saya. Okey, kemudian saya akan bagi terjemahan saya itu kepada kawan saya yang bukan kos bahasa Arab, dan saya akan suruh dia baca berita yang saya dah terjemahkan. Kalau dia faham ataupun ada perkataan-perkataan yang kurang jelas ataupun penggunaan ayat yang tak sesuai, jadi saya akan ubah ikut cadangan dia. Okey, kemudian saya akan baca lagi saya punya terjemah untuk fahamkan lagi, dan kalau saya berpuas hati, saya akan proceed yang tu. Okey, masalah yang saya hadapi dalam menterjemahkan teks ekonomi. Okey, pertama sekali istilah. Saya kurang tahu istilah ekonomi ataupun istilah nombor-nombor, duit ataupun saham. Tajuk ekonomi saya mengenai saham, jadi saya memang tak pernah tahu pasal saham, tak pernah ambil tahu pasal saham, jadi itu cabaran lah, sangat-sangat mencabar. Sebab dalam terjemahan yang saya dah buat, pertama sekali saya baca, saya suka nak faham, saya susah sangat nak faham apa sebenarnya maksud yang teks nak sampaikan, dan saya kena baca berulang-ulang kali dan saya kena search Google banyak-banyak kali untuk saya faham satu perenggan teks tu. Jadi, dan istilah-istilah yang ekonomi ni juga yang saya tak pernah jumpa. Contohnya pasaran security dan juga derivatif kewangan. Jadi saya kena search perkataan tu dalam Google dan ataupun tanya kawan yang mahir bab ekonomi, accountant contohnya. Saya kena tanya orang dan bila saya dah tahu maksud dan barulah saya boleh faham saya punya terjemahan tu. Okey, cadangan saya, cara saya nak cara saya nak selesaikan masalah saya tu adalah dengan kita kena banyak baca teks ekonomi, banyak baca istilah-istilah, kena banyak tahu istilah-istilah ekonomi, banyak bermain dengan nombor-nombor ataupun saham-saham ataupun saham naik turun, dan semua benda tu kita kena search, kena tengok dan kena tahu maksud-maksud perkataan-perkataan tertentu, istilah-istilah dia. Contohnya macam tadi, pasaran saham ataupun pasaran security ataupun derivatif kewangan. Dan cadangan saya adalah kita kena banyak baca akhbar-akhbar ekonomi ataupun sukan, kesihatan dan sebagainya, dan kena tahu cara-cara kita nak susun ayat untuk jadi menunjukkan yang ini adalah berita ekonomi ataupun berita kesihatan, berita sukan. Dia ada perbezaan-perbezaan dia, dan kita kena tahu istilah-istilah ekonomi, kesihatan, sukan dan sebagainya. Okey, kemudian kita kena banyak bertanya kepada orang-orang yang mahir. Contohnya untuk ekonomi ni orang accountant misalnya, jadi kita kena tanya dia banyak-banyaklah untuk penggunaan istilah-istilah ekonomi, dan juga untuk kesihatan kita kena banyak tanya budak medik misalnya atau budak sains. Okey, macam tu. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.